9, 13, 8, 12, 15. Ada 6 orang lagi belum isi giliran. Okey, baik, cikgu mulakanlah. Okey, baik. Minggu lepas ni kita dah masuk bab 3 dengan tajuk, kita tengok tajuk linear search. So hari ni kita masuk kepada satu lagi search, iaitu binary search. Yang kedua ni binary search. Baik. Oh, sekejap. Okey. Baik, kalau kita tengok nama binary pun kita dah tahu binary ni maksudnya dua kan. So dia ada berkaitan dengan dua lah. Okey, binary search dia berbeza dengan linear search. Linear dia satu garis saja kan. Okey, binary search ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dui pilihan. Dui pilihan saja ada dua pilihan. Itu sebab dia namanya binary. Okey. Baik, sebelum melakukan binary search, item-item dalam senarai perlu diisi dalam urutan menaik. Okey, isi ni maksudnya kita perlu atur ataupun susun. Okey. Jadi bila kita nak cari suatu item dalam satu senarai, jadi kita kena susun dulu dalam urutan menaik dahulu. Kalau linear search, kita tak perlu susun sebab dia akan baca dari item pertama sampai item yang terakhir tanpa perlu disusun dahulu. Okey, untuk binary search, kamu kena susun item secara menaik. Okey, kemudian item yang berada di tengah senarai akan disemak. Okey, contoh macam ni ada 5 item. So kita ambil item yang di tengah-tengah untuk disemak. So item nombor 3 lah. Okey. Jika item di tengah ialah item yang dikehendaki, maka carian akan tamat. Stop situ. Okey. Jika tidak, item yang dikehendaki akan dibandingkan dengan item di tengah senarai itu. Contoh kita nak cari item nombor 2, so kita bandingkan item di tengah. So kemudian jika item yang dikehendaki lebih kecil daripada yang item di tengah-tengah, maka item di tengah senarai serta semua item di sebelah kanannya diabaikan. Kita abaikan kalau item yang kita nak cari itu lebih kecil daripada item yang di tengah. Jika item yang dikehendaki lebih besar, maka item di tengah senarai serta semua item di sebelah kirinya diabaikan. Okey. Itu beza dia. Kalau item kita lebih kecil daripada nilai di tengah, so kita abaikan yang sebelah kanan. Kalau item yang dikehendaki itu lebih besar, so kita abaikan nombor yang di tengah serta semua nombor item di sebelah kirinya. Okey. Okey, proses ini diulang pada senarai item yang tinggal dan berterusan sehingga item yang dikehendaki diperoleh. Maksudnya kita ulang balik. Item yang tinggal kita bahagi lagi 2. Kemudian kita bandingkan lagi dengan item yang di tengah. Okey. Jika item yang dikehendaki tidak diperoleh apabila carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Okey. So dia akan bahagi dua sampai tiada selesai carian. Okey, beza dengan linear search dari awal sampai ke akhir. Dia akan semak. Okey, perbezaan linear search dan binary search. Okey, yang pertama itu kita
kita tengok linear search ni kurang efisien. Kurang efisien sebab dia ambil masa yang panjang. Sekiranya ada senarai item yang panjang lah. Okey. Sebab dia semak satu persatu. Okey. Perlu semak setiap item. Dari item pertama sampai item yang terakhir. Kemudian linear search tidak sesuai jika senarai item terlalu banyak. Kurang efisien. Manakala binary search dia lebih efisien. Lebih efisien sebab dia jimat masa. Maksudnya dia dia menjimatkan masa tu kira separuh lah daripada linear search. Kemudian tidak perlu semak setiap item. Sebab dia bahagi dua, kemudian dia abaikan mana yang tak berkenaan. So kemudian dia bahagi lagi dan sehingga item terakhir. Sesuai untuk senarai item yang banyak. Sesuai untuk senarai item yang banyak. So ini perbezaan linear search dan binary search. So yang ni kamu boleh ambil take note. Yang ni perbezaan ni mungkin ada soalan perbandingan. Baik, kita lihat pada contoh 3.3. Cikgu ambil semua daripada buku teks lah, senang untuk kamu rujuk nanti. Cuma kali ni dalam kelas cikgu akan terangkan bagaimana kita nak selesaikan binary search ni. Baik, diberikan satu senarai nombor. Nombor yang dicari ialah 35. Nombor yang dicari ialah 35. Ni item kita. Ni senarai nombor. Cuba tengok senarai nombor ni. 12, 30, 35, 39, 42, 48, 50, 53, 62. Dia dah dalam urutan menaik. Jadi tak perlu kamu susun lagi. Menaik. So langkah pertama, kita letakkan indeks pada setiap item dalam senarai. Indeks dalam suatu item senarai bermula dengan nilai sifar. Jadi setiap item ni kita letak indeks, nombor sifar, kosong, 1, 2 sehingga seterusnya lah. Jangan mula dengan 1. Sebab dia kata mesti mula dengan kosong. Indeks dalam suatu senarai adalah penentu kedudukan bagi setiap item dalam senarai tersebut. Dalam bidang perkomputeran, indeks bagi sesuatu senarai bermula dengan kosong. Itu sebab kita mesti mula dengan kosong. Jadi dia mewakili tempat lah bagi setiap item. 0 hingga 8. Dalam contoh ni 0 hingga 8. Langkah 2, kenal pasti item pertengahan dalam senarai. Macam mana nak cari item pertengahan? Jadi kita gunakan formula. Formula dia, indeks terkecil, 0 tadi, tambah indeks terbesar tadi ialah 8. Kita bahagikan dengan 2. So kita dapat 4. So kedudukan yang keempat. Jadi kalau kita lihat balik dalam senarai ini, so kedudukan indeks yang pertengahan ialah nombor 4. Jadi nilai itemnya ialah 42. 42. Boleh faham ni sampai yang kita bahagi 2. Kalau tak tahu, tak ingat ke, so kita ingatlah yang binary 2. Jadi kamu bahagi 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan?
Oh, ada kacau ni. Okey. Kalau kamu tak kira buat pakai apa rumus, kamu boleh juga kira secara manual. So sebelah sini ada 4, sebelah sini pun ada 4 item. So yang ni yang di tengah. Okey. Alright. Okay, cikgu harap yang ni boleh faham langkah kedua ni. Okay. Selepas kita apa kita cari kedudukan pertengahan, kita terus ke langkah yang ketiga. Okay, kita bandingkan item yang dicari dengan item pertengahan. Okay, so item yang kita cari ialah 35. So item pertengahan tadi nombor 42. So dia lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil, kita buat apa? Apa? Okay, sekejap. Okay, yang ni kita bandingkan 35 dengan 42. So 35 sebelah kiri kecil kan? 35 sebelah ialah kecil dari 42, jadi dia sebelah kiri. Jadi langkah keempat seterusnya kita yang sebelah kanan tu kita abaikan. Okey, dari nombor 42, mesti 42. Item pertengahan dan item selepasnya kita abaikan yang ni. Okey. Jadi 42, 48, 50, 53, 62 kita abaikan. Sebelah kanan kita abaikan. Jadi tinggal yang sebelah kiri 12, 30, 35, 39. Okey. Jadi kita tentukan pula kita tentukan nilai item pertengahan bagi yang item yang tinggal kan. Okey, 12, 30, 35, 39. So yang di tengah-tengah yang inilah 0 tambah 3 bagi 2. So 3 bagi 2 ialah 1.5. So dia dekat sinilah. Tengah-tengah ni. Okey. So kita ambil item nombor 1 iaitu nombor 30. Okey. Kita tak boleh ambil 32 kita tak boleh ambil nombor 2 ni, 35 ni sebab dekat sini dia dah nombor 2 kan. 1.5 dia tak sampai lagi 2. Jadi kita ambil yang sebelum 2 lah. Jadi 30. Okey. Seterusnya kita bandingkan 35 dengan 30. So kita dapati 35 lebih besar daripada 30. Okey. Kan 35 ni lebih besar. Jadi kita abaikan item yang di sebelah kiri. Item 30 dan item sebelumnya kita abaikan. Jadi sebelah kiri ni kita abaikan lah. Jadi kita tinggal nombor 35 dan 39. So yang ini awal-awal lagi dah abai. So yang ni kita abaikan pula untuk langkah yang kelima. So kamu ada tinggal 2 ni je kan. Jadi 2 tambah 3 bagi 2. 2 ni 2 tambah 3 sama dengan 5 bagi 2, 2.5. Jadi kita tak boleh ambil lebih daripada 2. So yang kita ambil 35 lah. Okey, macam tadi Jadi 35 sekarang menjadi item pertengahan. Okey. So langkah seterusnya kita bandingkan pula 35 dengan 35. So kita dapati sama kan. Jadi kita dah dapat item yang kita cari. Okey. So ini dia punya penyelesaian dia. Okey. Ini cara bagaimana binary search ni berfungsi ataupun kaedah dia. Kaedah binary search.
Okey, langkah ke-8 carian selesai sebab kita dah dapat item yang kita hendak. Okey, baik. Contoh 3.4. Okey, Shalina perlu menggunakan buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor telefon rumah Maisen. Shalina perlu mencari nama bapa Maisen iaitu James di dalam buku panduan telefon. Zaman dulu ada buku panduan telefon. Sekarang ni kita tak jumpa dah kan. Jarang jumpa. Ada tak dekat rumah kamu yang masih ada buku panduan telefon? Tak. Kalau dulu ada nama Yellow Pages. Buku warna kuning. Semua nombor telefon ada dalam tu. Okey. Lupa cikgu nak letak tu Yellow Pages tu. Okey, baik. Langkah pertama macam tadi. Kita, cuma yang ni je sebab kita pakai buku telefon, jadi kita ada banyak muka surat kan. Jadi sekarang ni kita nak cari nama bapa dia iaitu James. Jadi kita mulakan, kita kena cari J lah. Okey. Kita kena cari perkataan J. So andaikan halaman tengah yang dibuka ialah M. Okey, perhatikan J berada sebelum M. Okey, ini katalah muka surat buku tu. So dari A, muka surat A, indeks A sampai Z. So kita buka buku tu, kita buka buku. Katalah kita dapat halaman tu ialah M. Katalah M. Jadi kita tengok J berada sebelum M. Ni, nampak J sebelum M kan? Jadi apa yang kamu kena buat? Kita abaikan mana? Indeks yang selepas huruf M. Okey, termasuk M sekali. Okey. Jadi kita abaikan. So daripada M ni sampai J kita abaikan. Ni kita potong semua ni. So yang bawah ni tak ada. Nampak? Berbeza dengan linear search dia kena cari satu persatu. Kalau binary search, separuh item dah hilang. Betul tak? Separuh item tu kita dah abaikan. Okey, dah jimat dah separuh. Okey. So, jadi kita J tu ialah sebelum M. Jadi yang tinggal dari A hingga L. Okey, item yang tinggal ialah A hingga L. Jadi langkah kedua ialah kita buka, ni dah tengah kan. So kita abaikan yang separuh ni. So tinggal separuh depan ni. So kita buka, katalah yang halaman bahagian pertama yang kita buka tu ialah F. Okay, F. Jadi kita bandingkan pula dengan huruf J yang kita nak cari kan. Jadi huruf J ialah berada di sebelah kanan F. Okey, maksudnya di sebelah kanan sinilah, ni sebelah sini. So, apa kita buat? Kita abaikan yang sebelah kiri. Yang sebelum F. F pun termasuk. Okey, nampak? So yang separuh ni dia dah tak ada. So tinggal yang bahagian ni. Okey, cikgu harap nampaklah. Okey, jadi tinggal huruf G, H, I, J dan K dengan L. Okey. So tinggal ada 2, 4, 6 item. Okey, langkah seterusnya kita buka lagi separuh dia halaman yang tinggalkan. Kita buka lagi separuh. Jadi katalah halaman yang dibuka ialah I. Katalah kita buka I. Sini I. Sini I. Jadi J tu sebelah kanan kan. So kita abaikan yang sebelah kiri. Jadi G, H, I kita abaikan. Okey, langkah seterusnya kita abaikan G, H, I dan G, H dan I. Okey, so tinggal yang ni saja. Tinggal 3 muka surat ni, J, K, L. Okey.
Dan langkah yang keempat, jika halaman yang dibuka ialah K, maka halaman K dan L boleh diabaikan. Katalah tadi tinggal 3 tadi, buka K, ni dapat K. K ni sebelah J, nampak sebelah J. Jadi K dengan L, ni K dengan L sebelah kanan ni, cikgu abaikan. Okey. Jadi kita dapat carian yang hendak dicari iaitu J. So yang ni lah tinggal J saja. Alright. Jadi langkah kelima sudah habis. So langkah kelima carian selesai. So itu dia punya konsep binary search. Okey. Mudah saja. Cuma mungkin kamu keliru nanti bila nak bahagi tengah-tengah lah. Okey. So untuk beza halaman, soalan halaman ni dengan soalan yang ada item nombor tadi. Yang ada nombor, item nombor tadi dia ada bilangan dia kan. Okey, ada 8 nombor. Kalau yang halaman ni, sebab dia dari A sampai Z, jadi terlalu banyak kan. Takkan kamu nak kira muka surat tu, muka surat berapa yang tengah. Taklah kan. Jadi kita buka je, buka. First kita buka, kita agak-agaklah separuh. Kemudian kita tengok huruf yang kita nak cari. So kalau dia sebelah kiri, so yang sebelah kanan ni kita abaikan. So tinggal sebelah kiri. Okey, yang sebelah kiri ni kita bahagi lagi 2. Kita buka saja secara random. Agak-agaklah tengah-tengah kan. Kita akan buka. So nak tengok muka surat dia. Apakah huruf yang kamu dapat? So kalau dia kata sebelah kamu dapat sebelum huruf yang kita nak cari, jadi yang sebelah kiri ni kita abaikan. So tinggal yang selebihnya. Selebihnya kemudian kita bahagi lagi 2. Buka saja, agak-agak bagi 2. Okey. So kita tengok balik, adakah huruf J tu berada di kanan atau kiri? So J sebelah kiri kan. So yang kanan ni kita abaikan. Jadi tinggal yang sebahagian ni. So kita bagi lagi sampai kita dapat huruf J. Okey, itu kaedah binary search. Okey. Okey, cikgu harap boleh faham cara ni binary search ni. Okey. Dia ni pengenalan bagaimana kaedah binary search. Okey, nanti untuk algoritma tu mungkin sukar sikitlah. Tapi dia ada panduan lah, nanti kita tengok. Okey. Ni cikgu baru beli ni buku praktis Topical A+ ni dekat kedai popular. Cikgu tengok ada satu ni je last. Tak ada dah. Susah nak cari buku latihan ataupun rujukan untuk asas sains komputer. So yang ni cikgu belilah untuk cikgu rujuk untuk latihan ataupun untuk buat soalan ke kan. Okey, tu yang ni ikhlas je lah. Okey. Baik. Okey, so itu sahaja berkenaan dengan binary search. Jadi cikgu harap kamu boleh bezakan antara linear search dengan binary search. So kalau kamu tengok binary search ni lebih menjimatkan masa sebab dia dah separuh langkah daripada linear search. Okey. Okey, so latihan untuk hari ni aktiviti 3.1. Ini cikgu dah ubah sikit daripada buku teks. Buku teks cikgu ambil 2 ni je lah soalan ni. Soalan nombor ini sepatutnya nombor 3. Tapi kamu ikut yang ni cikgu punya ni. Ni aktiviti bukan kumpulan lah, individu sebab kita masih dalam PKP kan. Okey, so aktiviti 3.1 kamu cari nombor 40 dengan menggunakan linear search dan juga binary search. Jadi kamu kena buat 2 lah. Ini nombor dia. Okey, cara dia kamu buat ikut ni lah. Step dia langkah 1, langkah 2, langkah 3. Untuk setiap soalan lah. Okey, lebih mudah.
Lebih mudah supaya kita nak tengok berapa step dia. Right? Okay. Macam ni lah. So, kalau soalan A, linear search, cara nak jawab, kamu buatlah langkah 1. Okay, apa langkah 1? Kemudian langkah 2. Dan seterusnya. Sama lah juga untuk binary search. So, langkah 1, apa dia? Langkah 2, sampai yang terakhir carian selesai. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Jadi untuk kelas yang berikutnya kita akan masuk kepada bahagian sort. Bahagian sort. Search dah habis untuk linear search dengan binary search dah habis. Okay. Baik. So, ada soalan? Kalau item ada 9, macam mana nak bahagi? Macam tadi lah. Kalau 0 hingga 3 tadi kan, kamu bagilah 0 tambah 3, 3 bagi 2, 1.5. Jadi, kamu kena ambil satu nombor item yang nombor 1 lah. Kalau 9, macam mana nak bagi? Maksudnya ada 10 lah kan? Okey, kita buat. Okey, katalah item ni kita ada apa ni? Sekejap. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul tak? Bukan. Okay, so katalah item, cikgu buatlah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ada 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masuk kamu kan? Ada 9, betul tak? Dari kalau ada 9 macam mana nak bagi? Okay, so ni ada 9 item. 9 item, jadi dia punya indeks dia 0 hingga 8. Jadi tengah dia 0 tambah 8 bahagi 2. So, jadi kamu dapat 4. So item yang keempat lah. 25. 25. Okay. Itu kalau ada item 9 item. Jadi indeks dia 8. Okay. Sebab kalau nombor ganjil, kalau item ni bilangan dia ganjil, dia senang. Dia ada di tengah-tengah. Macam mana kalau item ni dia kita ada genap. Nombor dia genap. Contoh tadi kita ambil kurangkan 1 lah. Jadi kita ada 8 kan. So kita ada 8 item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So indeks kita 0 sampai 7. 0 hingga 7. Jadi 0 tambah 7 bagi 2 ialah 3.5. Jadi kamu ambil 3 sebelum 4. Nampak? Ini tengah-tengah dia kan? Ini 3.5. Jadi kamu tak boleh ambil 25. So kita ambil yang sebelum 4. Sebab 3.5 dia belum 4. Jadi sebelah sini lah. Jadi nilai di tengah ialah nombor 20. So nombor dia 20. Okay, lepas tu jadi kamu kena padam. Bukan padam. Maksudnya kamu kena abaikan. So kita abaikan yang sebelah. Sekejap. Kena ada contoh cikgu nak cari nombor 10 Contoh cikgu nak ambil cari nombor 10. Cari nombor 10. Okey. Baru boleh ni. Jadi kita bandingkanlah. So item kita 10. So item yang di tengah-tengah ialah nombor 20.
Jadi kita bandingkan dia berada di sebelah kiri. Jadi kita abaikan nombor item yang sebelah kanan. Sebab item yang kita cari adalah kecil daripada item di tengah. Right. So, kita tinggal yang ini je. 5, 10, 15. Jadi kalau kamu tengok nombor mana yang di tengah-tengah, tak perlu kira pun tak apa. 5, 10, 15. So yang di tengah-tengah ialah nombor 10, betul tak? Okay. Jadi bandingkan dengan nombor yang kita cari. Dapat tak? 10. 10. So carian dihentikanlah. Carian selesai. So ada berapa langkah ni? 2 je kan? 2 langkah. Okay. Itu kaedah dia. So harap dapat menjawab soalan Larry tadi. Okey, baik. Ada soalan lain lagi? Okey, kalau tak ada, uh, kita berhenti setakat ni. Kita akan sambung hari Jumaat. So latihan jangan lupa latihan jangan lupa hantar. Mana latihan yang sebelum-sebelum ni belum hantar juga. Tak apa walaupun lewat. Alright. Okay, so untuk PBD hari tu cikgu share dekat sini lah. PBD Okay, ni PBD untuk 3 Arif. Okay, so yang tak hadir tu cikgu letak 1 minimum, memang kena buat minimum. So yang untuk bab 1 paling tinggi 4, 4 cikgu belum bagi soalan yang tahap 6 dengan 5. Nanti lepas bersemuka lah bagi soalan. Nombor 2 pun 4, 4, 4, 4. Arif, kelas Arif tak ramai lah yang masuk. Okay, untuk kelas KRK, okay, ada yang dapat 6. Okay, soalan yang bab 1 ni cikgu belum habis lagi untuk yang tajuk apa, kalau yang projek tu, ini yang soalan last tu. Okay, tu ada tahap 5 dengan 6. So yang bab 1 paling tinggi 4 lah. Okay, perwakilan data cikgu ada yang dapat 6 kalau kamu tengok dapat 6, dapat 6. Sebab dia hantar tugasan yang mencipta kaedah sifar yang baru. Kalau kamu hantar, jadi cikgu tengok, okey, cikgu bagi 6. Okey, ni yang band tertinggi lah. Baik, okey, lepas ni cikgu harap semua latihan buatlah, tak banyak pun. Okey, baik. So, sekian saja untuk hari ni. Nanti latihan jangan lupa. Kita jumpa hari Jumaat. Okey. Okey, sama-sama. Link kehadiran. Okey, jap. Okey.